Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari pertama pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah melakukan 67,998 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,473 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 16,811 anggota. Bermula semalam, PDRM telah menarik balik Sekatan Jalan Raya rentas sempadan negeri di seluruh negara. Walau bagaimanapun, sekatan-sekatan jalan terutamanya di lorong-lorong tikus bagi mengekang kemasukan parti masih diteruskan. Semalam PDRN telah menahan dan mereman 5 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 25 individu di atas pelbagai kesalahan engkar PKPP. Oleh itu, walaupun banyak kelonggaran di bawah PKPP ini, tetapi pemantauan kepada pematuhan SOP tetap diteruskan dan tindakan juga akan diambil terhadap mereka yang ingkar kepada SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sehingga 11 Jun 2020, ini mengenai berita palsu, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah ini, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 30 kes telah dibawa ke mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Oleh itu, masih tiada pertambahan kertas siasatan baru yang dibuka oleh PDRM dan SKMM dalam tempoh 2 minggu lepas. Dan ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat telah meningkat untuk tidak berkongsi berita palsu. Walau bagaimanapun, PDRM dan SKMM akan terus membuat pemantauan ketat terhadap penyebaran berita palsu. Kerajaan memandang serius dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi oleh pendatang tanpa izin bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain daripada menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 704 parti dan 125 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 12 individu yang disyaki penyeludup serta 14 buah kapal. Agensi penguatkuasa juga berjaya mengusir 164 parti, 6 tekong serta 27 kapal yang cuba membolosi kawasan sempadan negara. PDRM juga membuat 49 sekatan jalan raya Ops Benteng di seluruh negara
bagi memeriksa 40,969 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki tempadan negara secara haram dan juga mereka yang bersekongkol dengan tekong yang membawa masuk parti ini. Agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan, terutamanya lorong-lorong tikus. Mengenai op sanitasi awam, di bawah kawal sulia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 8,000 operasi sanitasi yang merangkumi 133 zon. Semalam, sebanyak 98 operasi sanitasi yang meliputi 58 zon di 14 buah negeri, antaranya 20 operasi di Sarawak, 13 operasi di Sabah dan Melaka. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, seperti yang diumumkan sebelum ini, pusat-pusat kuarantin wajib di hotel akan ditutup dan mereka yang pulang dari luar negara perlu menjalani proses kuarantin wajib 14 hari di kediaman mereka. Bagi mereka yang berada di pusat kuarantin, hampir kesemua telah disaring dan discharge untuk menghabiskan tempoh kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Seramai 255 individu masih berada di pusat kuarantin menunggu keputusan saringan. Jadi mana-mana mereka yang belum mendapat keputusan saringan masih lagi berada di pusat-pusat kuarantin. Mereka yang pulang, yang dibenarkan pulang, mereka perlu berada di rumah masing-masing dan mereka perlu memuat turun MySejahtera untuk proses pemantauan dari segi pematuhan SOP. Dan mereka juga perlu memakai wristband ataupun gelang tangan kuarantin walaupun berada di rumah, dan mereka tidak boleh memotongnya sehinggalah tarikh akhir 14 hari tersebut. Jadi mereka salah kalau mereka potong wristband tersebut. Dan mereka perlu ingat bahawa hari ke-13 mereka berada di rumah, mereka akan melalui saringan sekali lagi. Dan selepas didapati mereka negatif, maka barulah mereka dibebaskan untuk keluar, wristband dipotong dan tidak ada lagi pemantauan terhadap mereka. Jadi tidak boleh mereka memotong sewenang-wenangnya wristband tersebut, dan kesalahan mengingkari kuarantin wajib adalah RM1,000 compound ataupun dihadapkan ke mahkamah. Saya melaporkan pemeriksaan tapak bangunan hampir setiap hari kerana seperti kita tahu bahawa salah satu kluster COVID positif sebelum ini adalah daripada tapak binaan, terutamanya yang melibatkan pekerja-pekerja warga asing, dan mereka masih disaring sehingga hari ini. Oleh itu, dari segi laporannya, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah membuat pemeriksaan di 162 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 172 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 172 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 24 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 66 tapak binaan pula masih belum beroperasi. Penguatkuasa CIDB juga
telah mengeluarkan 2 arahan tutup kepada tapak binaan kerana gagal mematuhi SOP. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 7,424 tapak binaan di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 1,625 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 352 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 15 tapak binaan telah pun diarah tutup kerana gagal mematuhi SOP dan baki 5,432 tapak binaan masih tidak beroperasi. Seperti yang telah pun kita ketahui, bahawa aktiviti kolam renang masih di dalam senarai terlarang. Walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan akan mengadakan sesi libat urus Jumaat ini bersama dengan penggiat industri sukan renang termasuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, KPKT dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mendapatkan pandangan untuk memperincikan SOP yang lebih komprehensif sebelum berjumpa dengan dan membentangkan kepada KKM dan MKN. Jadi sebenarnya banyak juga yang memohon, ya, terutamanya Kementerian Belia dan Sukan untuk latihan di kolam renang. Tetapi kerana aktiviti kolam renang masih tidak dibenarkan, jadi mereka cuba akan berbincang dengan pihak yang berkaitan, kementerian-kementerian tertentu untuk mencadangkan kepada KKM dan juga MKN. Walaupun kita tunggulah. Setakat hari ini masih lagi tidak dibenarkan. Hari ini Kementerian Pengangkutan telah membentang kepada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP berkenaan dengan beberapa kebenaran dan juga SOP berkaitan dengan pengangkutan awam. Mesyuarat khas telah membuat keputusan untuk membenarkan perkhidmatan e-hailing dan teksi beroperasi tanpa had masa dan kapasiti penumpang juga mengikut kapasiti kenderaan. Kalau dulu untuk e-hailing dan teksi hanya dibenarkan 2 orang saja dan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Ya, jadi sekarang ni kita benarkan tanpa had masa. Dan kapasiti bukan 2 lagi, mungkin boleh tambah 1 lagi di depan, ataupun kalau menggunakan kenderaan berkapasiti 6 atau 7 penumpang, mereka boleh mengambil mengikut kapasiti tempat duduk. Penggunaan aplikasi MySejahtera untuk memudahkan proses contact tracing dan juga mesti di-download oleh mereka, manakala pembayaran tambang adalah tanpa tunai. Jadi tak boleh ada tunai. Jadi kita harap mereka menggunakan secara tanpa tunai ini melalui kad dan sebagainya. Pemakaian topeng muka adalah diwajibkan kepada semua penumpang dan juga pemandu. Dan mereka juga perlu membuat sanitasi setelah habis beroperasi dan digalakkan membuat sanitasi selepas menurunkan penumpang dan sebelum membawa penumpang yang baru. Mesyuarat khas juga bersetuju untuk membenarkan bas ekspres beroperasi dengan kapasiti penuh dan tanpa had masa. Bas ekspres ni kita tanpa had masa kerana banyak bas ekspres yang bertolak malam dan sampai subuh. Jadi kita benarkan mereka beroperasi tanpa had masa dan penuh, penumpang penuh, tidak lagi separuh seperti biasa, separuh kapasiti seperti yang kita tetapkan sebelum ini. Pengusaha bas ekspres perlu mendaftar penumpang melalui aplikasi MySejahtera ataupun secara manual sekalipun. Kalau mereka tidak download
apps MySejahtera, mereka mesti mengambil nama dan juga nombor telefon setiap penumpang bas itu untuk contact tracing jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan COVID-19 di kalangan penumpang. Penumpang termasuk pemandu bas ekspres perlu memakai topeng muka pada setiap masa. Pengusaha bas perlu memeriksa suhu badan penumpang sebelum menaiki bas dan menyediakan topeng muka kepada penumpang yang tidak mempunyai topeng muka. Mereka boleh menjual topeng muka tersebut dan mereka perlu mensanitasi bas setiap selesai operasi mereka. Manakala pengangkutan awam yang lain seperti bas awam, feri, kereta api aliran ringan dan lain-lain juga kita benarkan untuk beroperasi dengan kapasiti penuh. Bagi mereka yang membenarkan penumpang, bagi kenderaan yang membenarkan penumpang berdiri, sebagai contoh LRT, MRT dan sebagainya, penumpang perlu mengawal kendiri penjarakan mereka supaya tidak berhimpit-himpit dan bersesak-sesak sewaktu mereka berdiri tersebut. SOP yang mesti dipatuhi adalah penumpang atau pemandu setiap masa mesti memakai topeng muka dan juga memuat turun aplikasi MySejahtera dan penggunaan hand sanitizer. Mengenai pesawat penerbangan, mesyuarat juga membenarkan mereka beroperasi dengan kapasiti penuh dan prasyaratnya adalah suhu penumpang perlu direkodkan terlebih dahulu dan diwajibkan untuk memakai topeng muka sepanjang perjalanan. Mesyuarat khas juga telah pun membuat keputusan hari ini, iaitu kalau dulu kereta persendirian berdasarkan had kapasiti penumpang, kapasiti tempat duduk di kereta sama ada 4 ataupun 6 atau 7, kita juga mengekalkan polisi tersebut. Cuma kalau dulu hanya daripada rumah sendiri sahaja, dari satu rumah, keluarga dari satu rumah, sekarang kita membenarkan mereka membawa penumpang yang bukan dari keluarga dan bukan dari rumah yang sama. Misalnya kalau mereka ke pejabat ada pool, ada beramai-ramai dengan rakan sepejabat mereka, kalau dulu tidak dibenarkan. Dulu mesti daripada penumpang, daripada keluarga satu rumah. Sekarang ni kita benarkan penumpang lain untuk menaiki kenderaan mereka. Jadi itu saja yang saya umumkan hari ini. Mungkin keputusan lain saya akan umumkan besok. Jadi sebagai penutupnya, seperti yang saya sebutkan bahawa semalam merupakan hari pertama pelaksanaan PKPP. Alhamdulillah, daripada PKPB sehingga PKPP, rata-rata rakyat kita patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya mewakili kerajaan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat yang terus patuh kepada SOP-SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, kita menjangkakan ramai yang akan berpusu-pusu memandu merentas negeri susulan kebenaran rentas negeri. Saya percaya ramai yang akan balik ke kampung. Dan saya sendiri pun akan balik ke kawasan. Selepas 3 bulan lebih tak balik ke kawasan. Selepas 3 bulan tidak balik ke kawasan. Kerana patuh kepada arahan kerajaan untuk tidak rentas negeri. Kenderaan bertambah dan dijangka akan terus bertambah di atas jalan raya.
Semalam sahaja, jumlah kenderaan di Lebuh Raya Plus meningkat dari 1.2 juta kenderaan pada hari sebelumnya kepada 2.04 juta. Hampir 100% peningkatan. Di Lebuh Raya Karak, ini tempat saya nak lalu nantilah. Di Lebuh Raya Karak juga mencatatkan jumlah kenderaan daripada 37,789 kenderaan pada hari sebelumnya kepada 85,985 semalam. Peningkatan yang saya lihat juga mendadak. PDRM akan terus memantau aliran trafik di lebuh-lebuh raya di seluruh negara dan juga akan memantau kawasan RNR, rehat dan rawat, untuk memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi oleh setiap pengguna kenderaan yang pulang ke kampung. Jadi jangan bersesak-sesak di tandas awam, jangan bersesak-sesak di surau yang kita buka, yang kita telah pun bersetuju untuk membukanya. Begitu juga di gerai-gerai makan dan sebagainya. Dan saya harap semua patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang menyedihkan adalah dari laporan PDRM terdapat peningkatan kes kemalangan maut sejak rentas negeri ini dibuka. Jadi oleh itu saya ingin mengingatkan orang ramai yang ingin pulang ke kampung supaya memandulah secara berhemah. Ingatlah kepada orang yang tersayang. Jadi itu saja pesanan saya. Amalkan kawalan Kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Tok Sri, Assalamualaikum. Salam. Tok Sri, majlis perkahwinan dan majlis seumpamanya masih lagi tak dibenarkan diadakan. Nah, sebab kedapatan sebab PKP dan tindakan tersebut menyebabkan banyak kes di mana penyewa dewan, caterer, make-up dan perkhidmatan selain itu tak mahu pulangkan deposit kepada pelanggan, dan jadi dia juga menyebabkan puluhan ribu ringgit. So, apakah tindakan kerajaan dan apa yang pelanggan patut buat? Ya, saya faham. Banyak kes-kes seperti ini berlaku. Deposit tidak mahu dipulangkan, dan yang mereka bukan membatalkan kerana kehendak sendiri, tetapi mereka membatalkan akibat daripada perintah SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi ini satu kes, banyak lagi kes-kes lain. Jadi sebab itulah pihak kerajaan akan memperkenalkan akta baru yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kerajaan akan perkenalkan. Jadi insya-Allah akta tersebut akan dibentangkan insya-Allah di dalam parlimen akan datang ni. Jadi jika kita dapat kelulusan dan selepas diwartakan, kita akan laksanakan akta tersebut. Isu-isu yang berkaitan ni seperti yang disebut tadi akan dapat kita selesaikan. Okey. Assalamualaikum Dr. Sri. Salam. Ini berkaitan tadika swasta. Ada beberapa merungut dan pengusaha tadika swasta bertanya bila tadika swasta boleh beroperasi. Ada sebarang keputusan setakat ni dan SOP macam mana kalau dibenarkan nanti? Saya percaya tadika swasta ini, saya difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran sedang menyediakan SOP, dan saya difahamkan Kementerian Pendidikan akan mengumumkan SOP dan bila boleh dibuka dan sebagainya. Kita tunggulah pengumuman daripada Menteri Pendidikan nanti. Assalamualaikum Dr. Sri. Ini berkenaan keseragaman SOP terutama beberapa sektor yang baru saja dibuka semalam.
dan terdapat aduan berkaitan peniaga yang tidak mematuhi dan mungkin akan bertambah lagi sektor yang beroperasi pun tidak mematuhi SOP seperti tidak merekodkan kedatangan, kesesakan yang melampau ataupun kesesakan pada satu masa, tidak cek suhu dan sebagainya. Apa yang pelanggan boleh lakukan instead of penguatkuasaan yang dilakukan oleh kerajaan lah, pelanggan itu sendiri? Ya, pelanggan boleh melapor kepada Task Force Operasi Pematuhan. Laporkan kepada pihak polis misalnya. Dapatkan detail tentang premis perniagaan tersebut dan juga tindakan-tindakan mereka yang tidak patuh kepada SOP. Seperti saya baca tadi, walaupun PKPP masih ada yang diambil tindakan, compound dan sebagainya. Jadi kalau ada premis perniagaan yang tidak mematuhi, dua perkara, sama ada kita boleh compound mereka ataupun hadapkan ke mahkamah, atau mungkin boleh ditutup perniagaan mereka. Ya, jadi pelanggan boleh laporkan kepada pihak polis ataupun pasukan penguatkuasa tas pematuhan tersebut, ya. Rela ke ATM ke mana yang berkawal tu boleh laporkan. Ya, tapi dapatkan detail lah. Dapatkan maklumat detail di mana kedai tersebut, apa kesalahan yang dilakukan, serahkan kepada pihak polis. InsyaAllah pihak polis akan mengambil tindakan. Datuk Seri, memandangkan murid tingkatan 5, 6 atas dan yang akan menghadapi peperiksaan akan mula bersekolah pada 24 Jun ini, adakah pusat tuition dibenarkan untuk dibuka dan sekiranya boleh, apa SOP-nya? Ya, seperti juga tadi Kementerian Pendidikan saya dipahamkan sedang menyediakan SOP untuk pusat tuition ini. InsyaAllah dalam waktu terdekat, saya percaya, kerana semalam dah umumkan tentang pembukaan sekolah, jadi saya percaya Menteri Pendidikan akan mengumumkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tuition tadi. Kita tunggu keputusan. Datuk Seri, berkenaan dengan kontraktor yang mahu renovate rumah ataupun memasang grill di apartmen, DJMB yang meminta kontraktor untuk mengadakan ujian COVID-19, adakah tindakan ini perlu? Kontraktor warga asing memang itu diwajibkan untuk disaring swab test, ya. Kalau kontraktor yang persendirian, yang warga Malaysia yang ingin membuat renovation, dan ianya adalah kita untuk melindungi kawasan di bawah yang dimanagekan oleh manajemen punya company tersebut. Kalau dia nak menjaga kesihatan ataupun keselamatan penduduk di kawasan yang dijaga, dia berhak untuk meminta supaya diadakan swab test dan sebagainya. Jadi terserah kepada manajemen. Supaya juga individu. Mungkin saya minta supaya kontraktor renovation pengubahsuaian rumah saya, dan saya minta supaya mereka membuat swab test. Itu adalah antara saya dengan kontraktor tersebut, ya, antara saya dengan kontraktor. Kalau kontraktor itu tak setuju, maka tidak adalah renovation boleh dilakukan di rumah saya, sebagai contoh tadi, ya. Dan kalau kontraktor bersetuju, dan kontraktor tersebut perlulah membuat swab test, sebab saya yang berhak bertanggungjawab untuk melindungi diri saya sendiri. Jadi kalau saya fikirkan mesti membuat swab test, maka itu adalah kontrak ataupun hubungan di antara tuan rumah ataupun dengan kontraktor. Begitu juga dengan syarikat manajemen company yang menguruskan sesuatu kawasan perumahan, kondo dan sebagainya, untuk bersetuju bersamalah sama ada nak dibuat swab test atau tidak, adalah persetujuan antara mereka, kerana manajemen company itu juga menjaga keselamatan penduduk-penduduk di bawah jagaan mereka. Jadi, tetapi dari segi kerajaan, kita hanya mengarahkan supaya kontrak pekerja asing sahaja yang perlu mendapat swab test, itu pun yang bekerja di tapak binaan. Ya, jadi itu sajalah. Jadi hak dan hubung itu adalah di antara kontraktor dengan tuan rumah ataupun manajemen company yang berkaitan. Alright. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.